Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nampaknya hari hujan, tak dapatlah kita berkayuh pada hari ini. Tapi, apa kata kita bersembang dan kita berbincang tentang latihan kayuhan kita. Ramai sebenarnya yang bertanya tentang apakah latihan kayuhan saya yang saya amalkan. Jadi, apa yang saya akan kongsikan bukanlah satu latihan untuk profesional ataupun pro cyclist, tetapi ia adalah untuk newbies ataupun mereka yang baru dengan hobi berbasikal ini. Jadi, pertama sekali kita kena tahu apakah target untuk kayuhan kita untuk selama seminggu. Dalam pembacaan saya, di mana-mana senaman, baik larian ataupun kayuhan basikal, ia adalah disarankan untuk bersenam ataupun berkayuh, berlari dan sebagainya, iaitu 3 kali seminggu. Jadi begitu juga dengan kayuhan. Anda boleh amalkan 3 atau 4 kali seminggu, taklah perlu berkayuh berhari-hari. Anda boleh amalkan juga kayuhan setiap hari, tapi mungkin jaraknya tidaklah terlalu jauh. Jadi contohnya, kadang-kadang saya kalau dalam seminggu tu saya akan berkayuh kalau 3 kali, target saya ialah 20 km sehari di sebelah pagi ataupun di sebelah petang. Jika saya tidak mempunyai masa yang mencukupi, saya akan berkayuh hanya 15 km ataupun 16 km sehari dan saya akan buat selama 4 kali seminggu di waktu hari biasa, Isnin hingga Jumaat. Dan pada hujung minggu, saya akan berkayuh lebih jauh sedikit, iaitu 50 hingga 100, bergantung pada destinasi dan bergantung pada masa yang saya ada. Jadi sebenarnya dalam seminggu, target saya ialah berkayuh sejauh 160 km. Kenapa 160 km? Kenapa tidak 200 km? Jadi bagi saya, 160 km ni adalah target yang ataupun sasaran yang menarik, sebab 160 km ni adalah jarak untuk century ride. Jadi jika orang bertanya apakah sasaran kita untuk kayuhan seminggu, kita kata setiap minggu sasaran kita adalah berkayuh seperti century ride, iaitu 160 km. Jadi untuk mencapai 160 km ni mudah saja, iaitu di mana kalau kita buat 3 kali kayuhan, 20 km setiap kayuhan, iaitu kita telah mencapai 60 km untuk hari biasa, iaitu di hujung minggu kita boleh berkayuh 50 km pada hari Sabtu dan 50 km pada hari Ahad. Ataupun anda boleh berkayuh terus 100 km pada hari Sabtu dan hari Ahad anda boleh berehat. Dalam video saya sebelum ini, saya pernah berkongsi tentang pacing. Pacing ni kita kena faham ada 3 jenis pacing. Itu yang saya namakan 3 jenis, iaitu pertama ialah recovery ataupun pemulihan, kedua ialah control iaitu kawalan, dan ketiga adalah ramp up. Ramp up ni dalam bahasa Zwift adalah pecutan kan. Kamu gunakan power yang maksima, dipanggil ramp up, ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil pecutan sajalah. Ada juga pecutan dalam bahasa Inggeris adalah sprint. Tapi dalam pacing ni saya namakan dia ramp up ataupun pecutan. Jadi 3 jenis pacing yang anda kena faham, dan jika anda teruskan latihan anda, teruskan kayuhan anda, anda akan tahu setiap pacing tu apakah kemampuan anda. Contohnya dalam 160 km, berapa kalikah ramp up yang anda boleh lakukan? Adakah 3 kali? Adakah 6 kali? Dan sebagainya. Jadi anda akan tahu kemampuan anda, keupayaan anda, sebab itu juga dapat menghindari anda daripada bonk. Okey, jadi katalah macam contohnya anda mempunyai keupayaan dalam 160 km pada elevation yang sama, anda mempunyai keupayaan tertentu, anda tahu anda boleh buat 5 kali ramp up ataupun pecutan. Jadi anda kena simpan. Jadi katalah anda telah gunakan 3 ramp up ataupun pecutan, pacing pecutan, kemudian bila anda hampir di garisan penamat, anda mungkin ingin kayuh ramp up maksimum ataupun pecutan untuk mengatasi kawan-kawan anda, ataupun sekadar untuk bersuka-suka, anda bolehlah pada bila sebelum anda sampai di destinasi, anda saja je bersama kawan-kawan anda ramp up supaya anda dapat meningkatkan prestasi anda. Dan yang penting sekali ialah pacing control.
kontrol ni amat penting, di mana lama-kelamaan jika anda berlatih dengan baik, anda dapat mengekalkan pada average speed anda, iaitu kelajuan purata anda boleh tahu. Katalah contohnya untuk newbies, okey, purata anda ataupun pacing untuk average ataupun purata ini ialah 20 km sejam. Contoh ya. Jadi anda boleh berkayuh 20 km sejam ni, tak kira jarak, tak kira waktu, anda boleh berkayuh 5 jam, 6 jam, 7 jam dengan pacing ataupun kelajuan 20 km sejam ni. Jadi itulah dinamakan pacing control ataupun kawalan. Dan pacing yang sangat penting juga ialah pacing recovery ataupun pemulihan. Di mana apabila anda ramp up, anda kena pulih dengan cepat. Jadi anda kena cool down. Jika degupan jantung anda ataupun heart rate anda tinggi, jadi anda boleh gunakan pacing recovery ataupun pemulihan ini supaya ia dapat menurunkan degupan jantung anda. Jadi semua pacing ni anda kena faham dan anda kena berlatih supaya anda tahu keupayaan anda. Katalah macam pacing kawalan tu, anda kata, okey, saya tahu saya boleh berkayuh 10 jam, 20 jam seperti Audax. Anda boleh berkayuh pada kelajuan purata iaitu 20 km sejam. Jadi pacing kawalan ni adalah amat penting. Dan semua pacing ni sebenarnya adalah pentinglah. Apakah training plan yang saya ingin kongsikan semasa berkayuh? Iaitu sebagai pengenalan, pertama sekali ialah anda kena cari tempat yang sesuai untuk anda lakukan latihan. Jadi kalau boleh carilah di kawasan tempat kayuhan, di jalan raya ataupun mana-mana jalan yang tidak mempunyai banyak kenderaan dan tidak mempunyai banyak trafik. Okey. Jadi anda boleh lakukan training ini ataupun latihan ini dengan baik tanpa gangguan yang banyak. Untuk modul ini anda hanya perlukan 45 minit saja. Saya akan tunjukkan sebentar lagi. Anda boleh print screen, anda boleh print di atas kertas dan anda boleh potong supaya anda dapat lekatkan di frame basikal anda dan anda boleh ikut modul ini. So ini adalah salah satu cara lah di mana anda boleh ikuti latihan ini. Contohnya selepas kita berkayuh 3 bulan, 6 bulan dan jika kita rasa kita telah menguasai fasa ini ataupun modul ini, jadi kita boleh teruskan dengan modul yang lebih mencabar. Dan saya berkongsi dulu untuk modul yang pertama ini, kemudian saya akan kongsi pula di masa akan datang untuk modul yang lebih mencabar. Okey, kita berlatih bersama-sama dan satu hari nanti insya-Allah kita akan mencapai tahap yang lebih baik lagi. Training yang akan saya kongsi ini adalah mudah saja, anda kena faham. Saya akan terangkan satu persatu. 12 minit pertama anda kena buat warm up, iaitu berkayuh untuk memanaskan badan ataupun memanaskan kaki anda. Iaitu selama 12 minit. Jadi bila anda telah habis 12 minit, anda teruskan dengan kayuhan 1 minit, iaitu pada kelajuan 15 hingga 20 km sejam. Dan kemudian anda teruskan lagi, iaitu 5 kali 1 minit. 5 kali 1 minit ni adalah untuk dua jenis kelajuan, iaitu pada kelajuan 30, iaitu inilah kelajuan ramp up, dan pada kelajuan 25. Juga ramp up tapi kurang sedikit daripada ramp up yang maksimum ataupun pecutan yang maksimum. Jadi ini bermaksud 5 kali ni anda akan berkayuh 30 km sejam, kemudian untuk 1 minit, kemudian anda beralih kepada 25 km sejam untuk 1 minit dan kemudian anda ulangi lagi yang kedua iaitu 30 km sejam untuk 1 minit, 25 km sejam untuk 1 minit lagi dan anda beralih kepada kali yang ketiga dan seterusnya. Jadi itulah maksud 5 kali 1 minit, iaitu di mana anda beralih daripada 30 km sejam ke 25 km sejam, beralih-alih selama 5 kali. Okey, untuk ini pacing yang maksima atau kita panggil tadi iaitu ramp up ataupun pecutan. Selepas itu 7 minit kita akan kontrol ataupun kawalan, di mana pacing ini anda akan berkayuh pada kelajuan lebih kurang 15 hingga 20. Ini akan merendahkan degupan jantung anda dan ini hampir-hampir untuk recovery, tapi bukan recovery sepenuhnya.
Dan kemudian selepas tamat 7 minit, anda teruskan lagi dengan 10 kali 30 saat. Okey, bukan 1 minit ya, 30 saat. 10 kali 30 saat. Ini bermaksud anda ramp up lagi, iaitu buat pecutan 30 km sejam, kemudian beralih kepada 30 saat yang kedua, iaitu 25 km sejam. Kemudian anda beralih balik 30 km sejam, 25 km sejam, 30, 25 selama 10 kali. Okey, dan setiap satunya ialah 30 saat sahaja. Jadi memang pendek, tetapi ini akan melatih degupan jantung anda, stamina anda untuk membuat pecutan ataupun pacing yang dipanggil pacing ramp up ini ataupun pecutan ini. Jadi ini sebenarnya latihan untuk stamina anda, untuk anda kekalkan pada waktu tertentu pada pacing ini. Dan setelah anda berusaha keras selama 10 kali, jadi anda akan beralih kepada pacing yang seterusnya. Yang terakhir sekali ialah selama 5 minit, iaitu pacing recovery ataupun pemulihan. Jadi pacing ini sangat santai, iaitu pacingnya hanya 10 hingga 15 km sejam. Jadi degupan jantung anda ataupun heart rate anda akan turun pada tahap yang normal. Apa pendapat anda tentang pelan latihan ini? Adakah ia sesuai terutama untuk yang novice ataupun ia kurang mencabar? Jadi anda boleh berkongsi dalam ruangan komen. Dan jika anda ada cadangan yang lebih baik lagi, jadi juga tolong komen supaya kita sama-sama belajar di antara satu sama lain. Semoga kita bertemu dalam video-video saya yang lain. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.